di sini, untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Kerajaan Pakatan Harapan sebenarnya telah meluluskan sebanyak 635 juta ringgit pada Oktober 2018. Ini surat kelulusan daripada Kementerian Keuangan. Nego ke? Sebanyak 635 juta ringgit. Namun, pada Julai 2019, saya tak ada masalah. Tolong bagi laluan kepada Menteri untuk menjawab kerana soalan telah ditanya. Simpang Renggam kalau nak tanya bangun, tak payah nak jolok orang lain. Saya berada di dalam kabinet, apa masalahnya? Saya ingin menyatakan fakta. Pada ketika itu, kerajaan meluluskan sebanyak 635 juta ringgit. Alor Gajah pun dalam kabinet, saya tak ada masalah. Cuma pada tahun 2019, kita menyemak semula peruntukan yang diluluskan pada tahun 2018, disemak semula dan diturunkan kepada 350 juta ringgit. Baik. Maka pada ketika itu, apabila diluluskan 350 juta ringgit, kerajaan telah bersetuju supaya ianya dibuat secara berfasa. Pada tahun 2019 diperuntukkan 20 juta ringgit. 2020 300 juta ringgit. Dan selebihnya 30 juta untuk tahun 2021. Pada ketika itu telah diluluskan oleh Yang Berhormat Bagan dan kerajaan pada ketika itu. Ada peruntukan untuk 2021 sebanyak 30 juta ringgit. Tak payah bangun. Tak payah bangun. Ini nak usik saya. Saya habis dulu. Saya tak mahu terlibat, Nanti tapi dulu. ini sengaja nak usik saya. Bagi saya habis. Ini cari pasal bagi punya saya hal. habis. Ini cari pasal punya hal. Cari pasal. Saya nak terangkan penyaluran awal tahun 2019 adalah bagi membiayai kerja-kerja persediaan awal. Manakala penyaluran bagi tahun 2020 adalah untuk menampung penganjuran sebenar persidangan APEC sepanjang tahun. Mesyuarat APEC ini bukan hanya pada 20 November. Itu dipanggil AELM, APEC Economic Leaders Meeting. Hanya satu hari, tetapi persidangan APEC selama 1 tahun yang bermula di Langkawi pada bulan Disember 2019. Jawab Langkawi. Sehingga sidang, jangan marah Langkawi. Bagus kita anjurkan di Langkawi. Sehingga hari ini, untuk makluman Yang Berhormat Bagan dan Yang Berhormat Tuaran, kita telah adakan 146 mesyuarat yang melibatkan pegawai-pegawai kanan, yang melibatkan menteri-menteri ekonomi, yang melibatkan menteri-menteri keuangan, yang melibatkan banyak kementerian yang lain. Minta jalan. Dan melibatkan 146 mesyuarat. Minta jalan. Baik. Minta jalan lah. Kemudian untuk tahun 2021, sekejap saya bagi. Untuk tahun 2021, ianya adalah untuk menampung pembayaran akhir segala komitmen dalam perjanjian. Perjanjian ini ditandatangani dalam Kerajaan Pakatan Harapan. Saya hanya menyambung tugas untuk menjayakan APEC 2020. Mengapa saya dibebankan dengan tanggungjawab perkara seperti ini? Sepatutnya Yang Berhormat Tuaran boleh tanya Yang Berhormat Penampang daripada satu negeri, daripada satu kapal. Dia yang bertanggungjawab menandatangani perjanjian ini. Namun, Yang Berhormat Bagan, pada tahun 2020, kita menghadapi COVID-19. Kita tahu kita tidak boleh bermesyuarat secara maya. Kita tidak boleh mesyuarat secara fizikal. Maka setelah kita teliti,
kita perlu adakan mesyuarat ini kerana mesyuarat APEC 2020 ini penting atas dua pertimbangan. Pertama, sudah 2 tahun berturut-turut pemimpin-pemimpin ekonomi APEC gagal mengeluarkan deklarasi bersama. Yang berhormat Langkawi ketika menghadiri APEC di Papua New Guinea, pemimpin-pemimpin ekonomi APEC gagal mengeluarkan kenyataan bersama ataupun joint declaration kerana ada dispute akibat trade war between America and China. Maka tidak ada permuafakatan. Pada tahun lepas oleh kerana pembatalan di saat-saat akhir di Chile, maka tidak ada kenyataan bersama. Maka Malaysia tahun ini telah berjaya menghimpunkan 21 pemimpin-pemimpin dunia untuk mengeluarkan deklarasi bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, pentingnya APEC 2020 kerana Bogo Goals tamat pada tahun ini. Maka 21 ekonomi APEC memerlukan satu hala tuju baru, visi baru, dan kesemua 21 pemimpin dunia bersetuju visi untuk 20 tahun yang akan datang dinamakan Putrajaya Vision 2040. Ini yang dibangkitkan oleh Pasir Putih tadi. Apakah kesan kepada visi ini? Kesannya setiap tahun, mulai tahun hadapan di New Zealand hingga tahun 2020, sidang APEC akan dilihat mempamerkan Putrajaya Vision 2040. Maka kita perlu laksanakan walaupun buat secara maya. Maka setelah saya bincang dengan pegawai, kita teliti, kita nak lakukan penjimatan daripada 300 juta yang Bagan luluskan untuk 2020, Kementerian telah menjimatkan sebanyak yang ditanya oleh Baling, kita jimatkan 233.4 juta ringgit. Yang berhormat Datuk Pengerusi, 233.4 juta ringgit MITI serahkan balik kepada Kementerian Keuangan kerana Kementerian Keuangan perlukan dana yang besar untuk pakej rangsangan ekonomi membantu rakyat di bawah yang terkesan akibat COVID-19. Maka selebihnya hanya 66.6 juta ringgit yang kita gunakan. Saya nak sebut satu persatu. Pertama, penyaluran kepada kementerian-kementerian berjumlah 13 juta ringgit. Kementerian Keuangan 7 juta untuk melaksanakan APEC di peringkat kementerian. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya 4.1 juta ringgit. Kementerian Dalam Negeri 2 juta ringgit. Manakala baki sebanyak 53.5 juta ringgit dibelanjakan bagi penganjuran persidangan APEC di pelbagai peringkat, termasuk mesyuarat peringkat menteri yang berkaitan dengan sektor perdagangan, kesihatan, keuangan, wanita, perusahaan kecil dan sederhana, keselamatan makanan serta mesyuarat pegawai kanan yang bermula seawal Disember 2019 di Pulau Langkawi. Sebagai kemuncak APEC, Malaysia telah berjaya menganjurkan mesyuarat menteri-menteri APEC dan mesyuarat pemimpin-pemimpin ekonomi APEC baru-baru ini pada 20 November yang dipengusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Seperti yang saya nyatakan tadi, secara keseluruhannya sebanyak 146 mesyuarat dan program berkaitan di pelbagai peringkat telah diadakan sepanjang tahun penganjuran APEC 2020 dan akhirnya pada 20 November 2020 Malaysia dijulang sebagai negara yang berjaya mengadakan sidang APEC pada tahun ini. Yang berhormat Datuk Pengerusi, minta jalan. Ya, terima kasih. Yang berhormat Bagan. Adakah Yang Berhormat daripada Gombak setuju bahawa rasa bahawa peruntukan yang diberikan oleh Kerajaan Pakatan Harapan, iaitu pada asalnya yang dipohon 635 juta, kemudian dikurangkan kepada 350 juta ringgit, adakah itu sesuatu yang salah? Lebih-lebih lagi apabila kita jalankan itu stringent scrutiny dengan izin, yang 350 juta ini seperti yang Berhormat Gombak pun maklum adalah untuk menambah baik dan juga memastikan
infrastruktur fizikal khususnya di Putrajaya Convention Center yang akan jadi pusat atau tempat bermesyuarat sidang kemuncak APEC ini. Dan kebanyakannya untuk memastikan ia memenuhi taraf antarabangsa selain daripada sistem komunikasi dan juga penyiaran. Dan oleh kerana tidak ada mesyuarat secara fizikal, maka ia harus dikurangkan. Dan di sini kita semua tahu bahawa apabila APEC dijalankan, mesyuarat akan dijalankan secara berkala sepanjang tahun. Bulan Mac, kalau kita ikut jadual yang ditetapkan, bulan Mac, bulan Julai, bulan Oktober, sebelum ada sidang kemuncak APEC. Dan ini makan perbelanjaan seperti mana yang dinyatakan. So di sini saya tidak lihat apabila peruntukan dikurangkan, apakah masalahnya? Dan yang jadi masalah sekarang ialah apabila ia dijalankan secara maya, is done online. Mengapa perlu ada perbelanjaan yang begitu besar? Online ialah sesuatu yang agak murah. Dan saya ingin tanya, adakah Yang Berhormat sedia untuk perkara ini disiasat baik oleh PAC ataupun oleh Jawatan Audit untuk memastikan bahawa perbelanjaan baik 66 juta ataupun 20 juta, 25 juta untuk tahun depan, ia adalah dibuat secara accountable dan tulus. Kerana suka untuk dipercayai satu mesyuarat secara maya, maka perbelanjaan yang begitu besar. Siasat terowong. Anda usik saya. Mengapa anda usik saya? Bila usik saya kena jawab. Kerana ini melibatkan Kementerian Kewangan yang kita kurangkan. Pakatan Harapan tak tahan. 350 juta, save 200 lebih juta. Bila kita kurangkan apa masalahnya? Dan ini tak ada fizikal. Sepatutnya kita jimat lagi lebih daripada apa yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Gombak. Terima kasih YB. Silakan Yang Berhormat Menteri. 2 minit ya. Okey, terima kasih Datuk Pengerusi. Yang Berhormat Bagan, saya dah nyatakan tadi, saya, Yang Berhormat Alor Gajah dan mungkin beberapa yang lain memang sebahagian daripada kerajaan pada ketika itu. Kami tidak pertikaikan penurunan daripada 635 juta kepada 350 juta, kami tidak pertikaikan. Pada ketika itu, yang pertikaikan tuaran, yang pertikaikan nantilah dulu. Tadi anda bila Yang Berhormat bangun, saya dengar. Sekarang anda yang berilah tuju pada peluang saya. kepada Baik, saya. sekarang anda cakap Bagilah Menteri jawab dulu. Anda cakap Yang Berhormat. Yang Berhormat Bagan. yang bertikaikan, bolehkah PAC, bolehkah audit pastikan perbelanjaan 2021 Yang Berhormat Bagan. itu adalah munasabah. Itu Yang saja. Berhormat Bagan. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri sila jawab dan tugas PAC. hormatkan dia. Mikrofon. Yang berpertikaikan tuaran, yang pertikaikan bangi. Saya tak pertikaikan, tetapi kalau Yang Berhormat rujuk surat Pontian juga mempertikaikan, bukan saja sebelah sini. Mereka kat sana pun mempertikaikan. Pontian tidak pertikai, Pontian minta penjelasan. Itu bezanya. Saya juga minta penjelasan. Minta penjelasan tu sama lah macam pertikaian Gombak. Ini sekolah Melayu mana ni? Tak ada beza. Pertikai ke, minta keterangan ke. Yang Berhormat semua, soalan telah ditanya. Sudahlah. Izinkan Menteri menjawab. 2 minit, Menteri. Masalah Bagilah Menteri Bagan, jawab. Bagan takkan benarkan saya bagi penjelasan. Sebab dia nak main politik sepanjang masa. Itu kerja Bagan. Tetapi Apa ini? saya nak Mana nyatakan. main politik? Kita cakap tentang angka. Kita cakap tentang jumlah. Cermin dirilah, cermin diri Gombak. Cermin diri. Jangan main-main di sini. Jelutong duduk. Janganlah bincang terowong. Bagan, duduk. Yang Berhormat, saya tak bahas langsung, tapi beliau ini Dah, nak cuba usik yang bukan-bukan. Kita kurangkan perbelanjaan. Beliau boleh cakap yang lain. Penjelasan Jelas. Jangan lari, jelas. Terima kasih pada Datuk Pengerusi. Yang lain saya jawab secara bertulis. Terima kasih. Ini apa ni? Takutlah. Yang Jangan takutlah baca ini. Yang Berhormat semua. Gombak penakut Gombak. Penakut. Masalahnya sekarang.